Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir wal hadi ila siratikal maqim wa ala alihi haqqa qadarihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم العقلية والنقلية بجاه سيدنا Maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pemendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada pada hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Mari kita bermuhasabah dan kita bertanya pada diri kita, apakah perasaan yang berada dalam jiwa kita pada saat ini. Para orang-orang saleh yang terdahulu, apabila mereka tiba di penghujung bulan Ramadan, hati mereka akan merasa sedih. Hati mereka sayu kerana hendak meninggalkan bulan Ramadan. Kerana mereka mengetahui dan merasakan kelazatan, kemanisan bulan Ramadan, yang mana di dalamnya penuh dengan keberkatan, di dalamnya pahala digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada perlumbaan yang berkejar-kejar menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, jika umatku disingkap hakikat sebenar Ramadan, pasti mereka mengingini seluruh tahun mereka adalah bulan Ramadan. Ini adalah hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukakan dengan makrifat, dibukakan kepada sekelumit daripada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menghargai sesuatu yang telah dimuliakan Allah. Ramadan adalah sejumlah masa yang telah dimuliakan Allah, yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap detik dan setiap saat yang berada di dalam bulan Ramadan, ianya tidak sama seperti mana bulan-bulan yang lain. Namun begitu, orang-orang saleh di dalam kesedihan mereka meninggalkan bulan Ramadan, mereka juga mengubati hati mereka dengan meninggalkan Ramadan itu, sehingga mereka cuba berusaha sedaya upaya apabila keluar daripada bulan Ramadan, maka mereka menjadikan setiap detik dan setiap saat mereka adalah Lailatul Qadar. Ya. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Iqazul Humam, yang merupakan syarah kepada kitab Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahmatullahi alaihi. Beliau mengatakan bahawa orang-orang saleh itu, orang-orang yang hatinya mendapat kedekatan dan kehampiran dengan Allah Subhanahu wa taala,
Mereka menjadikan setiap detik dan setiap saat mereka adalah seperti malam Lailatul Qadar. Bagaimana keadaan seseorang apabila dia mengetahui sebuah malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Contohnya, katakanlah pada malam 27. Tiba-tiba kita dapat tahu yang malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bagaimana lonjakan kegembiraan dia ingin beribadah pada malam tersebut. Dia ingin baca Quran, dia ingin berdoa, dia ingin berzikir, dia ingin beristighfar, dia ingin berselawat. Dia ingin hidupkan dengan solat-solat sunat, solat tahajud, solat tasbih, solat hajat, istikharah, taubat dan sebagainya. Kenapa? Apabila seorang tahu malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia akan berlumba-lumba. Demikianlah seseorang yang soleh, ya, para wali Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang-orang yang hatinya telah mendapatkan kehampiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat dan setiap detik yang berlalu, walaupun mereka berada di luar dalam bulan Ramadan, setiap detik adalah setiap saat adalah seolah-olah malam Lailatul Qadar. Dan yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar itu, mereka dapat merasakan setiap saat mereka ini hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sangat dekat dengan mereka. Allah Ta'ala sangat hampir dengan mereka. Hati mereka sedikit pun tidak berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga malam Lailatul Qadar itu, apa yang dimiliki oleh orang soleh adalah kemuncak kepada malam Lailatul Qadar itu apabila hati kita mendapat keterbukaan kepada ma'rifatullah, keterbukaan kepada kepengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang dipenuhi hanya dengan kecintaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hati yang dipenuhi dengan keagungan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati ini kosong daripada segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya tidak berpaut kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatinya berpegang teguh dengan Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian setiap saat yang dilalui oleh orang-orang saleh, ya, bahkan seluruh hidupnya dijadikan seperti bulan puasa, bulan Ramadan. Ya. Bagaimana keadaan kita dalam bulan puasa? Kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, kita kena banyak tahan, tak boleh itu, tak boleh ini. Ya. Maka orang-orang yang saleh, apabila mereka keluar daripada bulan Ramadan, maka mereka menjadikan seluruh bulan-bulan yang lain juga umpama bulan Ramadan, iaitu mereka banyak bermujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka banyak bersusah payah, dan mereka banyak tahan nafsu dan juga syahwat mereka. Mereka banyak mujahadah melawan ego mereka, melawan nafsu dan juga syahwat. Dan mereka ingin jadikan perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hari raya mereka. Di seluruh hidupnya di dunia ini, dia jalani seperti mana puasa di dalam bulan Ramadan, lalu hari rayanya adalah ketika saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadikan waktu berbukanya adalah saat dia keluar daripada dunia ini, dan tatkala dia dapat melihat zat Allah, dapat berjumpa dengan Tuhan kita, dapat berjumpa dengan pencipta, dapat melihat dan memandang Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerinduan. Itu buka puasa bagi orang-orang yang menjalani seluruh hidupnya seolah-olah dia berada dalam puasa di bulan Ramadan. Maka dia mengambil iktibar yang besar dia dalam bulan Ramadan. Bila dia keluar daripada madrasah Ramadan, dia mengambil spirit yang berada dalam bulan Ramadan. Bila dia keluar daripada bulan Ramadan, dia ambil kerohanian yang berada di dalam bulan Ramadan. Bila dia keluar daripada bulan Ramadan, dia mengambil kekuatan jiwa yang Allah SWT berikan, ketakwaan yang dijana di dalam bulan Ramadan. Maka dijadikan sebagai bekal untuk sepanjang tahun, bahkan untuk seluruh kehidupannya. Dan itulah hikmah bulan Ramadan datang saban tahun, mendidik sehingga datang suatu saat yang mana kita dapat gunakan seluruh saki baki daripada umur kita
adalah seperti mana kita berpuasa di bulan Ramadan, iaitu kita dapat menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Maksud daripada dalam bulan Ramadan itu kan, puasa itu menegah kita daripada makan, minum yang asalnya sesuatu yang harus. Ya. Dan di situ ada didikan. Di situ ada didikan supaya manusia apabila dia dapat meninggalkan sesuatu yang asalnya harus, bahkan dia menjadi keperluan asas untuk keberlangsungan hidup dia, kena makan, minum, dia dapat tinggalkan. Kenapa dia tidak dapat tinggalkan perkara-perkara yang dah memang haram di dalam bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Ketika siang hari di bulan Ramadan, hatta di malam hari bulan Ramadan, hatta di luar bulan Ramadan, seperti mengumpat, bergosip, ya, bersangka buruk, itu semua adalah haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi didikan madrasah Ramadan itu adalah supaya meninggalkan, di situ kuncinya. Kalau kita dapat meninggalkan perkara-perkara yang harus, kenapa kita tidak dapat meninggalkan perkara-perkara yang memang terang-terang haram secara qat'i di dalam syariat kita, dalam agama kita. Dan demikianlah saban tahun madrasah datang lagi dan lagi untuk memupuk semangat takwa itu dalam jiwa kita. Sampailah satu masa, kita tak tahu mana salah satu Ramadan yang kita betul-betul tunaikan haknya. Ya Allah SWT pandang kita dengan pandang rahmat dan kasih sayangnya, menyebabkan kita berubah seberubah-ubahnya zahir dan batin kita, jiwa kita itu terutamanya. Sehingga dia melihat, rupanya Allah SWT nak kehidupan dia hidup seperti mana dia puasa di bulan Ramadan. Dalam erti itu bukan bermakna dia meninggalkan makan minum itu semata-mata, tetapi meninggalkan apa yang memang diharamkan oleh Allah SWT daripada maksiat zahir, dan meninggalkan segala daripada apa yang menjadi maksiat batin. Maksiat batin adalah penyakit-penyakit hati seperti riak, seperti ujub, seperti takabur, seperti sombong, seperti angkuh, seperti cinta dunia, seperti cinta kemegahan, seperti cinta kemasyhuran, seperti sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, seperti hasad, dengki dan dendam, ya, sifat kebencian kepada orang Islam. Ya. Ini semua adalah penyakit hati yang berputus asa daripada rahmat Allah, merasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, merasa diri sudah suci, merasa meninggi diri, rasa besar diri. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang perlu kita tinggalkan, yang perlu dibersihkan, yang perlu disucikan, yang perlu dijauhkan, yang perlu dihindarkan daripada jiwa kita. Itulah kunci didikan yang berada dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita dapat meninggalkan perkara-perkara yang maksiat pada zahir kita dan lebih-lebih lagi pada batin kita. Bagaimana hati kita dapat dikosongkan, dan itulah puasa khususul khusus yang disebut oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih. Martabat yang ketiga daripada puasa, kemuncak puasa yang kita ingin capai. Di samping kita meninggalkan makan dan minum di bulan Ramadan, itu adalah untuk mendidik kita supaya kita meninggalkan juga maksiat-maksiat seperti mencuri, seperti riba, seperti mengumpat. Dan itu semua nak bawa kepada kemuncaknya, iaitu hati kita. Bagaimana nak meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati kita hanya ada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di hujung Ramadan ini mari kita bermuhasabah. Mari kita bermuhasabah sejauh mana kita telah jana takwa dalam hati kita. Jika di dalam bulan Ramadan kita banyak lalai, banyak leka, maka sudah tentu ianya memberikan efek kepada didikan itu. Kerana didikan menjadi sempurna apabila seseorang itu menunaikan hak-hak. Seperti seorang yang masuk dalam madrasah, kan? Di dalam sebuah madrasah, apabila kita daftar masuk, di sana dia ustaz nak bimbing kita menjadi insan yang berguna, untuk menjadi orang alim, untuk menjadi ulama dan sebagainya. Tetapi jika pelajar itu sentiasa
melanggar peraturan, sentiasa menderhakai guru, sentiasa bercakap tinggi suaranya dengan guru, sentiasa ponting dan sentiasa malas belajar dan sebagainya, maka dia tidak menunaikan hak-hak dalam madrasah. Maka kalau dia keluar tak menjadi sebagai seorang ulama yang diimpikan, maka itu adalah sebenarnya kesalahan dirinya sendiri. Begitulah seorang apabila kita dah masuk dalam bulan Ramadan, kita dah daftar dalam madrasah Ramadan. Allah yang daftarkan kita masuk. Dan kalau kita tak ambil faedah-faedah dan manfaat didikan yang berada dalam bulan Ramadan ini dengan seseorang itu, dalam bulan Ramadan dia masih tetap leka, masih tetap lalai, masih tetap melakukan perkara-perkara yang haram, maka dia menjadikan didikan itu bocor. Ya, bocor. Dia tak dapat didikan yang ya. Jadi apa yang patut dilakukan, setiap kali datang Ramadan, dia kena niat untuk dia nak masuk dalam bulan Ramadan, dia nak cuba sedaya upaya untuk jaga diri dia daripada perkara yang haram. Dan siapa yang dapat jaga dalam sebulan perkara-perkara yang haram, jaga diri dia daripada mengupat, diri dia daripada perkara yang haram, dia akan lihat efeknya apabila dia keluar daripada bulan Ramadan. Dia punya efek dia sampai ke tahun hadapan pula. Dan dia masuk pula dalam bulan Ramadan dan dia baiki lagi. Dan begitulah madrasah Ramadan setiap tahun sepatutnya dia membaiki kita daripada satu tahap kepada tahap yang lain, daripada satu tahap daripada tahap yang lain. Tapi jika manusia menyia-nyiakan bulan Ramadan, dia masuk menyia-nyiakan bulan Ramadan maksudnya dia tidak ambil peduli, tak ambil cakna, tak ambil endah tentang keberkatan bulan Ramadan, dan dia tetap terus menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Kalau dia kaki arak, dia terus dengan minum arak dalam bulan Ramadan. Kalau dia minum kaki togak, dia terus. Kalau dia kaki dadah, dia terus hisap dadah dalam bulan Ramadan. Kalau dia kaki perempuan, dia terus main perempuan dalam bulan Ramadan. Dia jenis kaki menipu dalam perniagaan dan dia teruskan lagi dalam bulan Ramadan. Dia tidak gagal untuk jadikan bulan Ramadan sebagai sesuatu yang dapat break kepada dia. Kalau kita bawa kereta, kita perlukan break, betul? Kalau tanpa break, nanti boleh terbabas, boleh terlajak. Sebenarnya dalam bulan Ramadan ini dia menyediakan satu bentuk latihan untuk kita dapat break daripada pelanggaran kepada perintah Allah. Suatu jangka masa sebulan yang Allah SWT bagi kita latihan bagaimana kita dapat break diri kita itu daripada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang maksiat. Ya. Sebagai satu didikan. Ya. Jika dia melalaikan perkara ini, maka dia telah melalui bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapat apa-apa manfaat daripada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amat rugi seseorang yang dia masuk dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak dapat keampunan daripada bulan Ramadan, dia tidak dapat manfaat daripada bulan Ramadan, dia tak dapat faedah daripada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan dia puasa siang hari tapi dia tak dapat apa-apa pahala kecuali lapar dan dahaga. Sebab apa? Dia banyak maksiat. Dia masih teruskan dengan mengumpat, bergosip, ceritakan perkara-perkara yang haram, kekurangan dan pekong orang lain, aib orang lain. Dia masih tak henti lagi lidah dia. Jadi dia tak dapat apa-apa, lapar dan dahaga. Dan malamnya pula, kalau dia qiyamul lail, Rasul kata dia tak dapat apa-apa kecuali mengantuk. Sebab hatinya ada penyakit hati lagi. Jadi betapa pentingnya seseorang itu untuk memerhatikan urusan hatinya. Untuk seseorang itu memerhatikan siluk-biluk hatinya. Dan inilah keberkatan bulan Ramadan untuk nak mendidik kita. Bagaimana hati kita dapat dicahayakan dengan pelita takwa. Bagaimana dapat dinyalakan dengan nur takwa dalam jiwa kita. Sehingga takwa itu menyebabkan kita berwaspada dalam kita meniti langkah di atas dunia ini. Supaya kita jangan berperang dengan Allah. Apa maksud berperang dengan Allah? Maksudnya melanggar perintah Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ini dia mengajar kita bagaimana hati kita dapat berdamai dengan Allah SWT. Tinggalkan dulu perkara yang haram. Dan ianya akan memberi kesan apabila seorang keluar daripada bulan Ramadan. Tapi dalam bulan ini patuhi Allah dan jaga adab-adabnya. Jaga adab-adab bulan Ramadan. Jadi dia akan melihat kesannya, efeknya. Kalau tak banyak, sedikit efek dia dapat. Kalau
kalau dia tidak menjaga, maka dia langsung tidak mendapat keberkatan daripada bulan Ramadan. Ya, berdamai dengan Allah. Ya. Kita muhasabah dalam bulan Ramadan. Sejauh mana kita ingin berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita ingin berhenti daripada berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang melanggar perintah Allah, sebenarnya dia sedang berperang dengan Allah. Seseorang yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermakna dia sedang berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bilakah masanya untuk hati itu tunduk untuk berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, menyeru kita di dalam Al-Quran, alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba masanya lagikah untuk hamba-hambaku tunduk hatinya kepadaku, kepada pengingatan kepadaku. Belum tiba masanya lagikah untuk hamba-Ku datang kepadaku, menghadapkan kalbunya kepadaku, khusyukkan hatinya kepadaku dengan menundukkan jiwanya kepada ingatanku. Allah SWT bertanya dalam surah Al-Hadid, belum tiba masanya lagi kah? Bilakah masanya? Pada zaman dahulu ada seorang perompak. Ya. Ada seorang perompak. Dia pada malam hari, dia lalu di sebelah rumah yang tuan rumah di dalamnya sedang membaca ayat tersebut. Alam ya'nini ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba masanya lagikah untuk hamba-hamba Allah Ta'ala tunduk hatinya kepada Allah, maka dia terus tersentak hati. Dan dia kata, sudah tiba masanya. Tiba-tiba daripada luar rumah. Sudah tiba masanya. Maksudnya sudah tiba masanya untuk saya sahut surah Allah. Untuk tunduk hati kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia cuba mengumpulkan harta-harta yang ada untuk pulangkan balik pada siapa yang dia pernah rompak. Dan dia telah keluar mencari ilmu dan terus mencari ilmu sehingga dia menjadi seorang ulama dan dia menjadi seorang wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menjadi seorang tokoh terkemuka di dalam kesufian. Beliau adalah bernama Imam Fudail bin Iyad rahmatullahi alaih. Nama Fudail bin Iyad adalah nama besar di dalam dunia kesufian. Dunia kesufian adalah ilmu yang mana menunjukkan manusia jalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang yang berasalnya perompak, apabila tersentak hatinya mendengar ayat belum tiba masanya lagikah untuk hamba Allah tunduk hati mereka kepada Allah, maka terus hatinya tunduk buat selama-lamanya. Imam Fudail bin Iyad terus tunduk selama-lamanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian muhasabah kita di hujung bulan Ramadan ini. Bagaimana keluarnya daripada bulan Ramadan, kita dapat mengambil semangat daripada bulan Ramadan dan amalan-amalan yang telah kita cuba istiqamah di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita juga dapat istiqamah di luar daripada bulan Ramadan. Jika dalam bulan Ramadan kita dapat mudah hadir, mudah jaga solat, maka di luar Ramadan kita cuba sedaya upaya untuk jaga solat kita, lebih-lebih lagi di awal waktu. Jika di dalam bulan Ramadan kita dapat jaga solat berjemaah, bagaimana di luar Ramadan kita juga dapat jaga solat jemaah kita. Kalau di dalam bulan Ramadan kita dapat bangun tahajud malam, maka di luar Ramadan juga bagaimana kita dapat berqiyamul lail, kita dapat bangun tahajud walaupun sebentar. Kalau di dalam bulan Ramadan kita dapat jaga mulut kita daripada mengumpat, kita dapat jaga mulut kita daripada bergosip, kita dapat jaga mulut kita daripada bergaduh, bertikam lidah antara satu sama lain, sebab kita tahu ini dapat mengurangkan pahala puasa kita. Maka bagaimana apabila dia keluar daripada bulan Ramadan, maka dia juga menjadi orang yang meninggalkan perbuatan mengumpat. Dia menjaga lidahnya untuk tidak bergosip, tidak membawa khabar angin. Lidahnya bahkan lebih banyak diam daripada berbicara, dan dia hanya berbicara apabila bermanfaat. Bahkan lidahnya sentiasa basah dengan zikrullah,
hatinya tenggelam di dalam pengingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dan dirinya meninggalkan maksiat-maksiat. Seperti mana di dalam bulan Ramadan dia dapat tinggalkan maksiat, bagaimana di luar Ramadan dia dapat terus beristiqamah. Dan itu adalah suatu muhasabah, suatu muhasabah untuk kita. Dan hari raya kita yang sebenar, hari raya kita yang hakiki di dunia ini, hari raya yang sebenar di hari akhirat adalah perjumpaan kita dengan Allah SWT. Tapi hari raya kita di dunia ini, itu hati kita bergembira dengan keampunan Allah SWT. Kita bergembira dengan kemurahan Allah SWT yang telah janjikan di penghujung bulan Ramadan. Di malam terakhir Ramadan, Allah SWT janjikan keampunan. Dan kita bergembira. Kerana hari raya itu bukan sekadar kita dapat makan kuih raya, dapat balik kampung, dapat makan lemang semata-mata. Itu pun penting, kita dapat mengunjungi, menziarahi antara satu sama lain. Itu adalah luaran daripada kegembiraan hari raya. Tapi hakikat dan juga intipati dalaman kepada kegembiraan hari raya itu adalah kita bergembira dengan kedermawanan Allah, keampunan Allah, kemurahan Allah SWT. Kita tidak dapat balik kampung, tapi mari kita pujuk hati kita bahawa Allah SWT memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya di hari kemenangan, hari yang kita kembali kepada fitrah. Dan ini kegembiraan kita. Kita tak dapat balik kampung, tapi kita dapat balik kepada asal usul fitrah kita. Dan ini adalah kegembiraan kita yang hakiki. Dan Allah yang takdirkan kita tak dapat balik kampung, Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya. Allah lah yang menetapkan segala-galanya. Seseorang yang banyak merungut dan sebagainya, maka dia tidak dapat mengambil faedah dan manfaat yang besar daripada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik sahaja. Jika dia tidak mempunyai perkataan yang baik, maka hendaklah dia diam ataupun senyap. Kerana jika seorang banyak merungut, kadang-kadang dia tak sedar yang dia sedang protes takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tentukan dalam Lauh Mahfuz daripada awal bahawa kita tak dapat balik kampung pada tahun ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita balik kepada makna asal hakikat kegembiraan hari raya itu. Dan mungkin sebelum ini kita Allah dah bagi banyak peluang kita dapat balik kampung, sehingga kita tak dapat menikmati apa sebenarnya hakikat hari raya yang sebenar dalam agama kita. Aidilfitri maksudnya seorang yang balik kepada fitrah, balik kepada fitrah kita, fitrah yang hati mempunyai kecenderungan yang besar kepada al-haq, kecenderungan yang besar kepada Tuhan, jiwa yang cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian muhasabah yang patut kita lakukan di hujung bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan yang besar, manfaat dan faedah kerohanian zahir dan batin daripada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan kita. Allah terima ibadah kita, puasa kita, qiyam kita, siam kita. Allah terima khusyuk kita. Mudah-mudahan Allah terima rukuk kita, sujud kita, zikrullah kita. Allah terima dan makbulkan doa-doa kita, insya-Allah. Allah SWT terima, Allah Ta'ala terima selawat kita, Allah terima istighfar kita. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan yang besar daripada Allah, dan Allah membebaskan nama kita daripada senarai penghuni api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buat masa ini sahaja, insya-Allah. Sebentar lagi saya akan memulakan daurah kitab Imam Ghazali yang berjudul Ayyuhal Walad, wahai Ayuhal Walad, selama 3 jam daripada pukul 9 sehingga pukul 12. Jadi kepada yang berkesempatan boleh lihat dalam, kita akan siarkan juga di page saya, yang mana ianya dikendalikan oleh sahabat saya nanti bernama Maulana Omar bin Abdul Aziz. Saya menyebut tuan-tuan dan puan untuk bersama juga di dalam majlis daurah kitab Imam Ghazali berjudul Ayyuhal Walad, dan penyertaan adalah percuma. Baik, sekian saja buat masa ini. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima kita dan terima seluruh amalan ahli keluarga kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meninggikan darjat orang-orang yang terdahulu daripada arwah-arwah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Semoga Allah juga tidak
meluputkan mereka daripada mendapat keberkatan daripada orang-orang yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga ampunkan mereka, Allah golongkan mereka daripada kalangan orang-orang yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.